Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bentangkan kes-kes yang dikecualikan daripada hukuman kisos. Yang pertama ialah ayah membunuh anaknya. Majoriti ulama berpandangan bahawa si ayah tidak boleh dibunuh kerana membunuh anaknya. Yang kedua, orang merdeka membunuh hamba. Menurut majoriti ulama juga, orang merdeka tidak dibunuh kerana membunuh hambanya. Dalam hal ini meriwayatkan beberapa hadis yang dipertikaikan sanad-sanadnya. Ada yang berpandangan bahawa mereka dihukum bunuh kerana membunuh hamba orang lain. Yang ketiga ialah orang Islam membunuh orang kafir. Jika orang kafir itu seorang kafir harbi, orang Islam itu tidak dihukum bunuh tanpa sebarang perbezaan pandangan di sisi ulama. Yang keempat, lelaki membunuh perempuan. Apabila seorang lelaki membunuh seorang perempuan, lalu diwajibkan dihukum bunuh tanpa khilaf. Perbezaan daripada kalangan ulama. Disebutkan dalam kitab bin Hams daripada Nabi SAW bahawa lelaki dibunuh kerana membunuh perempuan telah sahih bahawa Rasulullah membunuh seorang lelaki Yahudi kerana membunuh seorang hamba perempuan. Majoriti ulama berpandangan bahawa tidak perlu dibayar apa-apa kepada wali-wali lelaki tersebut. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa mereka perlu dibayar separuh daripada diat lelaki kerana diat wanita adalah separuh daripada diat lelaki. Yang sesungguhnya hukum murtad. Agama Islam murtad dan meninggalkan jemaah orang Islam. Ini sebagaimana dikatakan dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini, orang yang murtad dikecualikan bersama ahli syahadah yang halal darahnya kerana berdasarkan keadaannya sebelum murtad. Hukum Islam masih wajib ke atasnya selepas murtad kerana inilah diminta agar bertaubat dan kembali kepada Islam. Namun dalam persoalan mewajibkan orang murtad mengqada ibadat yang luput semasa murtad, terdapat perselisihan yang masyhur di kalangan ulama. Contohnya, dia menolak mana-mana rukun Islam, mencerca Allah dan Rasulnya, dan mengkufur atau kufur dengan sebahagian daripada para malaikat, para nabi dan kitab-kitab yang disebutkan dalam Al-Quran, padahal dia mengetahui perkara tersebut. Sesungguhnya taubat orang murtad. Nabi SAW bersabda tu, orang-orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah daripada jamaah. Petikan hadis ini menunjukkan bahawa jika orang murtad bertaubat dan kembali kepada Islam, dia tidak boleh dibunuh. Ini kerana selepas kembali kepada Islam, dia bukan lagi orang yang meninggalkan agamanya atau orang yang berpisah daripada jemaah orang Islam. Yang ketiga, seterusnya, hukuman bunuh dengan sebab lain. Namun di samping hadis ini, masih terdapat hukuman buruk yang dikenakan ke atas orang Islam kerana sebab-sebab lain selain daripada tiga perkara tersebut, iaitu liwat. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, bunuhlah pelaku yang dilakukan bersamanya. Ramai ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad berpegang dengan hadis ini. Mereka berkata liwat mewajibkan hukuman bunuh dentro semua keadaan, sama ada pelakunya muhsan ataupun tidak. Diriwayatkan bahawa Utsman radhiyallahu anhu berkata, darah seorang muslim tidak halal melainkan kerana salah satu daripada empat perkara. Beliau menyebut tiga perkara di atas dan menambah, dan lelaki yang melakukan perbuatan kaum Lut. Yang kedua, berzina dengan mahram, sumbang mahram. Perintah supaya pelakunya dibunuh telah diriwayatkan daripada Nabi SAW, diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah membunuh lelaki yang berkahwin dengan isteri ayahnya, iaitu ibu tirinya. Sekumpulan ulama berpegang dengan hadis ini dan mewajibkan membunuh pelaku jenayah ini secara mutlak, sama ada ia musa atau tidak. Yang ketiga, sihir. Dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan daripada hadis Jundub radhiyallahu anhu secara marfu', hukum tukang sihir ialah dipancung dengan pedang. At-Tirmizi menyebut bahawa yang sahih ialah hadis ini mauquf kepada Jundub radhiyallahu anhu. Ini merupakan pandangan sekumpulan ulama seperti Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad dan Ishaq. Tetapi mereka berkata tukang sihir menjadi kafir dengan sihirnya, oleh itu hukumnya sama dengan hukum orang murtad. Yang keempat, menjimak haiwan. Hukum membunuh atau ke atas penjimak haiwan diriwayatkan dalam satu hadis marfu'. Hadis ini dipegang oleh sekumpulan ulama. Yang kelima, meninggalkan sembahyang. Sekalipun ramai ulama tidak menghukum orang yang meninggalkan sembahyang sebagai kafir, mereka berpendapat dia mesti dihukum bunuh. Perkara ini telah disebutkan secara terperinci sebelum ini.
Yang keenam, minum arak pada kali keempat. Orang yang minum arak pada kali keempat perlu dibunuh. Perintah tersebut telah diriwayatkan daripada Nabi SAW mulai banyak wajah itu sanad. Ini adalah pandangan Abdullah bin Am bin Al-Ash lain-lain. Sementara majoriti ulama pula berpandangan bahawa hukum bunuh ini telah dinasahkan. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki yang minum arak pada kali keempat telah dibawa menghadap Nabi SAW, tetapi baginda tidak membunuhnya. Dalam Sahih Al-Bunjari diriwayatkan bahawa sesungguhnya seorang lelaki kerap dibawa menghadap Rasulullah kerana minum arak. Lantas seorang lelaki melaknat beliau dan berkata, alangkah kerapnya dia dibawa menghadap Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, jangan kamu melaknatnya, sesungguhnya dia cintakan Allah dan Rasulnya. Baginda SAW tidak membunuh peminum arak itu kerana kesalahannya tersebut. Yang ketujuh, mencuri pada kali kelima. Hukum bunuh ke atas mencuri pada kali kelima telah diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ada yang mengatakan bahawa sebahagian ulama fiqh berpegang dengan pandangan ini. Yang ke-8, menjadi khalifah atau pemerintah kedua. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila dilantik kedua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir kerana mereka berdua. Hadis ini bunuhlah yang terakhir di antara mereka berdua. Hadis ini diriwayatkan oleh Musliman daripada hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Al-Uqaili telah mendaifkan semua hadis dalam bab ini. Yang ke-10, memecah belah perpaduan umat Islam. Nabi SAW, sesiapa yang datang kepada kamu sedangkan semua urusan kamu ditadbirkan oleh seorang lelaki pemerintah, lalu dia ingin memecah belah persaudaraan kamu atau memecah belah jemaah kamu, maka bunuh dah dia. Dalam satu riwayat lain disebut, maka pancunglah kepalanya dengan pedang, tidak kira siapa pun dia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim melalui riwayat Al-Jafah. Yang ke-11, menghunus pedang mengancam manusia. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu SAW bersabda, sesiapa yang menghunus senjata kemudian menetap orang ramai, maka darahnya halal, dia harus dibunuh. Ia diriwayatkan daripada Ibnu Zubair secara marfu' dan mauquf, dan Al-Bukhari berkata ia hanya mauquf. Yang ke-12, menjadi perisik untuk orang kafir. Imam Ahmad tidak memberi kata putus tentang hukum membunuh prinsip Muslim yang melakukan kerisikan untuk orang kafir ke atas orang Islam sendiri. Sementara sekumpulan ulama mazhab Malik dan Ibnu Aqil, seorang ulama mazhab Ahmad, mengharuskan membunuh prinsip tersebut. Di kalangan ulama mazhab Malik, ada yang berkata jika perbuatan itu berulang, haruslah membunuhnya. Ulama yang mengharuskan membunuh prinsip tersebut berdalil dengan kisah Hatib bin Abdul Al-Bata'ah. Beliau menulis surat perjalanan Rasulullah SAW untuk menyerang mereka. Beliau menyuruh mereka berjaga-jaga. Setelah rahsianya terbongkar tentang kepada penduduk Mekah, menceritakan pada mereka, Umar radhiyallahu anhu meminta izin Nabi SAW untuk membunuhnya. Namun Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia telah menyertai peperangan Badar hanya beralasan bahawa terdapat perkara yang menghalang daripada membunuhnya, iaitu penyertaannya dalam peperangan Badar dan keampunan Allah SWT kepada semua ahli Badar. Yang ke-13, memukul ayah sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Marasil daripada riwayat Ibnu Al-Musayyib bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memukul ayahnya, bunuhlah dia. Yang lain yang tidak sahih. Sekian, terima kasih.